Baiklah, seperti yang kami janjikan, kita kembali semula ke ruang bicara ini kerana kita ada satu lagi topik yang ingin kita kongsikan bersama dengan penonton-penonton kita, dan kita ada seorang tetamu yang sudah pun bersiap sedia menemani saya di studio untuk bercakap tentang topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara ini. Satu topik yang menarik, oleh-oleh raya. Wow. Ini ekoran daripada berita gembira yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari ini. Dan sudah pastilah banyak perkara sebenarnya yang mungkin sempat kita sentuh bersama dengan tetamu kita yang sudah pun berada di studio, yang berbahagia, Datuk Dr. Madeline Burma, iaitu Profesor Kehormat di UNIMAS. Jadi Datuk, apa khabar? Khabar baik, terima kasih Datuk. Sehat ya? Sihat. Suara tadi serak-serak sikit. Memang. Baru kami orang Sarawak panggil sungke. Baru buka. Okey. Teringat saya istilah sungke. Sungke. Masa di Brunei pun dia sebut sungke. Pakai sungke. Sekarang mau pakai istilah iftar. Betul. Saya lebih suka berbuka puasa kan. Ya. Okey, ekoran daripada pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari ini, berita-berita gembira. Yang pertamanya ialah tentang Tol Rahmah, ada juga tentang diskaun barangan mentah bagi pengusaha menu Rahmah. Ada lagi 2-3 lagi perkara yang menarik juga. Tetapi yang mungkin yang paling Datuk rasakan sesuatu yang betul-betul memberi manfaat secara direct sebenarnya kepada rakyat jelata, terutamanya yang akan menyambut hari-hari perayaan seperti Hari Raya yang akan datang ini. Pandangan Datuk. Okey, terima kasih ya. Tinggal beberapa hari lagi ni nak raya, so ramai yang tertunggu-tunggulah apakah tadi disebut oleh-oleh, seronok mendengar tu. Walaupun saya tidak meraihkan hari raya, tetapi seperti rakyat Malaysia yang lain, saya terkesan dan saya memang tertunggu-tunggulah. Orang sale pun saya pergi juga kan. Okay. Betul. So balik kepada apa yang tadi disebutkan, apa yang menarik tentang apa yang diumumkan oleh Yang Berhormat Yang Berhormat Perdana Menteri ialah berkaitan dengan tadi yang disebut kan. Tapi satu yang menarik perhatian saya, sebenarnya sebelum ini memang benda ni dah ada, cuma dia tidak pernah ni, iaitu banduan pelepasan orang bebas berlesen. Berlesen. Ramai yang bertanya, sebab tadi ada orang yang bertanya saya, sebenarnya apa? Sebab saya pernah kerja dekat Suakam. So jadi memang kita ini antara perkara yang kita rasakan adalah satu kata orang one step forward. So mungkin bagi orang apa kena-mengenanya dengan kaya, tapi bagi saya benda ni sangat penting sebab ia selari dengan apa yang kita kaitkan dengan madani tu. Kalau kita tengok yang I ujung tu, tunjang tu ialah ihsan. So jadi tapi mereka ini dikeluarkan, ini bukan pertama kali sebenarnya. Ini adalah satu langkah yang tidak pernah dilakukan, dan ia adalah di mana seorang banduan itu dibenarkan keluar, okey, tetapi bersyarat. Kalau tak silap saya dulu 7 hari. So jadi benda ini agak lain daripada yang lain. Tapi tadi kita dengar juga pengumuman cuti. Okey, cuti itu biasalah. Tapi itu satu juga usaha yang baik sebab kita melihat sekolah sekolah memang besok akan cuti kan. So terima kasih kepada YB Menteri, YB Fadlina, dia telah mengumumkan besok adalah cuti, dan lepas tu ditambah pula dengan 1 hari lagi yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. So jadi bagi saya itu memberi ruang yang lama untuk bersama keluarga. Itu memang menjadi betul lah ni. Saya juga nak dapat pandangan Datuk lah. Tadi masa saya sembang-sembang bersama dengan wakil daripada PDRM, ini tentang diskaun bayaran saman trafik yang melibatkan saman-saman yang daripada tahun 2022 ke bawah lah, dan sebelum tahun 2022 itu hanya mereka hanya perlu membayar RM50 untuk satu saman yang dikenakan. Kalau sebelum ni barangkali akan kena saman RM200, paling kurang pun kalau minta diskaun pun dapatlah RM150 dan jadi apakah Datuk lihat ini pun satu insentif? Ini satu memang ini antara insentif yang saya
saya rasa memang ramai yang tertarik. Memang dia satu yang menarik, anything that boleh mengurangkan kos yang menyebabkan kita kata nilai wang kita meningkatlah, so dapatlah dia untuk berbelanja di musim raya ni kan. So itu nombor satu. Cuma kadang-kadang terfikir juga, saya ingat lagi saya dalam kuliah program saya di public policy dekat US, kami berdebat tentang isu ini. Bukan isu tentang bayaran begitu, tetapi patut ke tidak benda ini didiskaunkan, sebab akhirnya dia kata sebenarnya apa fungsi denda tu? Saman tu. Saman tu dan sebagainya. Kalau tidak, kita tunggu je lah, dia kata. Nanti dia akan diskaun. So, jadi dia bukan menjadi jadi ada pandangan yang alternatif kepada pandangan itu. Tapi bagi saya sukalah. Sebab bagi saya ini adalah langkah yang prihatin kepada rakyat. Sebab ini antara langkah-langkah yang boleh mengurangkan beban hidup, kos hidup rakyat. Walaupun RM10, walaupun bagi kita. So kita ucapkan terima kasih lah kepada PDRM tadi dan juga yang diumumkan oleh Perdana Menteri. Okey, istilah yang mungkin menjadi begitu popular di kalangan rakyat Malaysia ketika ini adalah rahmah itu sendiri. Dan ialah kita bangga dengan apa yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Pertamanya ialah tentang tol rahmah, di mana tol tak perlu dibayar untuk beberapa hari menjelang dan juga semasa sambutan Aidilfitri. Itu pun tarikh telah pun disebut, iaitu berkuat kuasa pada 19, 20, 21 dan kemudiannya pada 24 April ini yang melibatkan 33 lebuh raya. Tetapi yang menarik juga antara program di bawah payung ramah yang paling popular ialah menu ramah. Saya pun lihat gambar ada Datuk pergi makan mencuba menu ramah. Hari ini pun. Hari ini pun pergi juga. Wah. Okey. Jadi satu lagi perkara yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri adalah diskaun barangan mentah bagi pengusaha. Menu ramah. Apakah ini akan memberikan satu lonjakan sebenarnya kepada menu ramah? Mungkin akan lebih popular ataupun lebih besar sebenarnya dari segi mereka yang akan melibatkan diri nanti. Sebab ramai juga yang memperlekehkan tentang isu, sebab dia kata menu ramah ni. So sebab dia kata alah ini retorik dan sebagainya. Tetapi bagi saya ini adalah antara langkah yang kreatif dari segi bagaimana nak menangani peningkatan dalam kos hidup. Sebab mungkin bagi orang yang berpendapatan sederhana dan tinggi, benda ni bunyinya banyak, alah benda ni tak ada apa, macam mainan. Tetapi bagi mereka yang macam tadi saya sebut tadi, saya sempat makan, saya pergi kedai, tapi saya pergi kedai Cina lah. So jadi dia bayangkan dia ada nasi, dia tak adalah sebut menu ramah, tapi kedai dia jual ayam, ada ayam, sayur, sup kosong dia, free flow, dan air. So RM5 bayangkan. RM5 juga. Dan saya melihat ramai pekerja dekat situ. So jadi maknanya di sini sebenarnya kedai-kedai Cina dah lama dah mengamalkan ni. So mungkin supply itu penting, sangat penting. Sebab untuk mengurangkan kos pengeluaran, pasti inputnya juga perlu rendahkan. So jadi apa yang dilakukan untuk memberi diskaun kepada mereka yang terlibat dalam program ini, saya rasa ini adalah satu insentif yang baik. Satu, dia akan menggalakkan lebih ramai, and then yang kedua, ini juga dalam keadaan mereka nak membantu golongan berpendapatan rendah, tapi pada masa yang sama tidaklah sampai merugikan. So jadi ini sangat-sangat bagi saya sangat membantu. Tu tadi sebab saya nak mencuba apa yang tapi dia tak sebut ramah lah kan. Walaupun ada orang yang memperlekehkan lah. So sebab semua nak ramah dia kata. Kita bercakap tentang isu kos sara hidup Dr. Madeline ya. Kadang-kadang kita merasakan bahawa apa yang cuba dilakukan oleh kerajaan, terutamanya melalui program-program di bawah payung ramah, itu adalah sesuatu yang cukup menarik dan baik sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat di bazar-bazar Ramadan misalnya, sempena dengan bulan puasa, banyak sekali lah bazar Ramadan yang menjual pelbagai barangan makanan dan sebagainya.
harga yang dikenakan itu masih lagi kadang-kadang terlalu tidak mesra pengguna lah, saya guna istilah yang mudah. Masih lagi pada harga yang agak mahal dan sebagainya. Apa yang mungkin perlu dilihat secara serius sebenarnya, Dok? Semalam saya ingat saya berbincang dengan sahabat saya, kawan-kawan lah. Kami sedang mencari tempat untuk kadang saya menyibuk. Kalau orang berbuka puasa, saya pun menyibuk buka puasa. So sedang memikirkan di mana nak berbuka. So bayangkan kami menengok hotel biasa. Ada yang sampai 300 lebih. Itu untuk iftar ataupun berbuka puasa yang di hotel-hotel. Ada yang sampai 350. Okey. Bila pergi ke pasar Ramadan, sama juga harga dia memang bagi saya memang mahal. Tak mesra lah. Tak mesra. Maknanya tapi bila kita fikirkan pula benda ni amat sukar sekali, because memang kos hidup sekarang memang tinggi, dan dia juga dikaitkan, walaupun ada usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk mengawal bekalan dan sebagainya, ataupun untuk memastikan harga barangan ini dalam range yang tetapi akhirnya pengguna juga so maknanya there is still demand. Maknanya ada permintaan untuk tu. So saya tak tahu adakah permintaan itu memang terdesak ataupun memang ada kuasa membeli menyebabkan sebab saya dah duduk di Bandar Berubangi. Memang kalau kita tengok pasar Ramadan tu memang penuh sesak. Dan kita melihat bahawa tapi mungkin kalau kita lihat yang dalam konteks tu mungkin majoriti yang begitu mungkin bukan dalam golongan B40 lah. Mungkin. Saya pun tak tahu So saya menengok ada juga pekerja-pekerja yang pekerja kilang. Saya menengok di situ mereka beli yang ramai lah. So jadi saya membayangkan kalau golongan B40 saya rasa kurang mesra tu. Betul. Mahal bagi saya. Tapi kalau kita refer kembalilah Dato', kalau kita lihat daripada apa yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, apakah langkah memperkenalkan payung rahmah itu sebenarnya bertujuan? Memang kita tahu satu mempunyai tujuan yang baik, tetapi bagaimana untuk lebih menarik sebenarnya pihak-pihak peniaga, khususnya tak kiralah sama di restoran ataupun di supermarket dan sebagainya, supaya sama-sama menjayakan program rahmah ini sebenarnya. Betul kan? Sebab nama rahmah tu pun sedap, rahmah kan. Dan sekarang dia dah menjadi satu benda yang mudah. Cuma takut dia disalah-ertikan. Sebab macam juga ada orang kata baik-baik jangan dia disalah-ertikan. Sebab ada saya menengok debat dalam penulisan para golongan ilmiah yang mengatakan be careful lah, dia katakan nanti kita tersalah ni. Tapi yang dari segi apa yang disebut tadi payung rahmah ini memang ia sesuatu tadi disebut ada tol rahmah lah. So jadi dia dah menjadi satu kebiasaan bagi rakyat Malaysia dah sekarang. So itulah bagi saya dia adalah satu dari segi branding tu bagus. Dan yang kedua ialah mungkin tak lama lagi kita tengok banyak lagi aspek-aspek lain sebab dia dikaitkan dengan kos sara hidup. So jadi di situ kita melihat adanya usaha yang gigih dari dulu sampai sekarang dengan adanya di bawah payung ramah. So jadi maknanya di sini kita melihat ada komitmen kerajaan untuk betul-betul mengurangkan kos sara hidup, dan itu bukan perkara yang mudah. Betul. So memang dia adalah antara inisiatif yang amat dihargai. Sebab masa bincang-bincang dengan rakan-rakan yang saya kaji yang mereka dalam golongan B40, memang mereka sangat menghargai usaha tu. Macam makanan yang tadi menu ramah tu. So memang popular sekarang. Sangat popular. Betul. And then, bukan saja dia warung-warung biasa. Kedai-kedai yang restoran. So ini yang tadi apa yang ditanya, yang Datuk sebutkan tadi, langkah ini perlu disambut oleh maknanya jangan hanya melihat bahawa ini hanya untuk yang B40. I think perlu ada usaha yang sistematis untuk mengurangkan
kos pengeluaran dari segi especially harga makanan. Makanan. Okey, saya juga nak dapat pandangan Datuk lah. Ini satu lagi insentif yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini tentang, walaupun mungkin dari segi timingnya mungkin tidak begitu sesuai dalam keadaan sekarang lah, dalam orang nak menyambut Aidilfitri khususnya, tapi masih merupakan satu pengumuman yang cukup menarik dan penting, iaitu tentang penurunan harga simen untuk pembeli rumah mampu milik khusus untuk golongan B40 dan juga M40. Satu-satunya ikhtiar yang akan keluar dari konteks hari raya. Tapi apakah Datuk melihat ini juga satu perkara yang mungkin akan memberikan sesuatu yang menarik juga? Itu pun tadi apabila pengumuman dibuat, saya kata apa kena-mengena. Tapi mungkin pengumuman ini memang sasarannya memang utamanya ialah untuk hari raya. Tetapi mungkin Yang Berhormat Perdana Menteri mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan, sebab ini berkait of course harga rumah. Saya rasa berkait rapat dengan harga rumah 300,000 mampu milik dan sebagainya ya. So jadi saya rasa pengumuman ini baik. So jadi saya melihat kegigihan untuk mengurangkan kos. Ini dia beban, sebab saya rasa ini yang betul-betul menentukan. Sebab sekarang bicara, kalau kita bercakap je dengan siapa-siapa, memang ceritanya ialah barang mahal. Kami nak naik belon ni. Memang jadi isu yang besar tapi sekarang. Betul ke harga yang ditawarkan sampai ke setinggi itu sebenarnya? Saya pun tak tahu sebab ada perdebatan. Ada yang kata yang disebut oleh menteri, dia kata bukan menteri, YB itu sebenarnya dia kata ialah harga business class yang KL Tawau tu sampai 3,000 lebih 3,000 lebih. So benar tak benar tu, tapi selalunya macam kami dah biasa. Kita dah tahu kan raya tu bila, Christmas bila, gawai bila, you dah booking lama. Yang itu memang you akan dapat harga harga memang yang murah lah, berbanding dengan kalau tinggal 2-3 hari ini janganlah pergi beli. Memang beza. That is supply and demand lah. Apa lagi yang mungkin terfikir di Datuk lah, daripada pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, apa lagi yang mungkin Datuk harapkan akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tetapi tidak diumumkan, mungkin tidak seperti apa yang kita harapkan agaknya lah tu, daripada pandangan Datuk sendiri, harapan Datuk sendiri. Sebab dia berkait dengan hari raya kan. So tadi saya mula-mula saya sangat mengharapkan cuti panjang sikit lah. Cuti panjang sikit sebab saya sebab dan juga itu nombor satu, and then yang kedua, saya tidak mendengar tentang apa namanya program yang yang kita akan buat setiap kali hari raya tu. Dia akan ada program yang mana yang kita melawat rumah terbuka tu. Rumah terbuka tu. So kalau dulu kita apa kata orang, rumah terbuka ni, saya mengharapkan kot adakah program yang berlainan. Sebab selama ni program rumah terbuka ni selalu dilakukan pada musim perayaan lah, kata kisah raya dan sebagainya. Sebab saya nak ada kelainan sedikit. Apakah idea baru yang berkaitan, sebab saya tak berapa seronok sangat yang tu. Sebab bagi saya daripada memberi duit berbelanja sampai berjuta dulu yang datangnya turis je lah. Sedangkan bagi saya yang pentingnya bagaimana kita nak merapatkan keakraban rakyat Malaysia itu sendiri. Bagi saya lah. So saya kata kenapalah tidak, saya mengharapkan kot Perdana Menteri akan mengumumkan ini selari dengan Madani, konsep Madani itu kan. So saling menghormati dan sebagainya. So tapi nampak gaya dia tak ada pengumuman itulah. Sebab saya betul-betul nak mengharapkan kot Menteri ada umumkan ada program yang sedemikian, yang lain daripada yang lain. Sebab selama ni memang rumah terbuka dah beberapa tahun kan. Itulah yang saya harapkan. Kalau tadi pun Dr. Datuk sebut tentang falsafah dan juga konsep Malaysia Madani yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.
Tetapi melihat daripada langkah-langkah pengumuman yang dibuat oleh Amat Berhormat Perdana Menteri yang mewakili kerajaan perpaduan sekarang ini, apakah Datuk yakin bahawa sebenarnya kita menuju kepada satu arah yang sebenarnya amat menjanjikan sesuatu yang mungkin dapat melegakan rakyat, terutamanya lah semua kaum keseluruhannya? Bila kita bercakap tentang kos sara hidup, kita bercakap tentang perpaduan, kita bercakap tentang semangat untuk terus memberi sokongan kepada kerajaan dan sebagainya. Datuk. Okey, terima kasih. Bila berbincang tentang istilah madani ini, di kalangan para akademik, benda ni agak mudah untuk kita, sebab benda ni dah lama kalau kita lihat ya. Ia telah lama diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dulu lagi. So jadi kita dah agak di kalangan ahli akademik dah agak bukan benda baru. Tetapi bila berbincang dengan rakyat jelata dekat peringkat bawah ni, dia kata dia sebenarnya madani ni apa benda, dan bukan mudah untuk menjelaskan prinsip madani. Nasib baik ada 6 tunjang tu. M itu apa, A itu apa dan sebagainya. Okey. Jadi nak menterjemahkan madani ni, civilizational Islam ni, ada pula orang mengatakan ni kita nak jadi negara Islam ke, dah panik pula ni. Tapi nasib baik dalam kalau kita tengok dalam konteks itu, tadi ada disebut tentang perpaduan ya, saling hormat menghormati. Tapi yang paling saya suka among all tu ialah konsep ihsan. Sebab istilah ihsan tu sangat dalam bahasa Inggeris very very powerful. Sebab yang lain itu kelestarian, hormat menghormati dan sebagainya. Sebab bagi saya, kalaulah madani ini boleh diterapkan dan tidak dilihat sebagai salah satu hanya slogan politik, sebab ramai yang mengatakan apa bezanya dengan yang sebelum-sebelum ini. Sebab kalau kita tengok 66 tu memang is loaded, tetapi kalau betul-betul diamalkan alangkah gembiranya. Kau bayangkan ya, dengan kita saling hormat menghormati antara satu sama lain. Bila Datuk sebut tentang ihsan tu sendiri, apakah Datuk dapat melihat mungkin di atas dasarnya sekarang ini pelaksanaan pengumuman langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan perpaduan, terutamanya melalui Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, sebenarnya mungkin konsep ataupun kefahaman tentang ihsan itu sendiri akan menjadi satu kenyataan yang cukup membahagiakan rakyat Malaysia. Okey, sebab konsep ihsan ni tadi baru kita sebut pengumuman yang kisah Banduan tadi itu satu langkah yang apa kata first step. Saya rasa banyak lagi nanti sebab bila disebut tentang ihsan ni, kita mesti ada rasa terhadap mereka yang miskin, mereka yang papa. Sebab sekarang pun kerajaan nak melihat tentang akta what do they call destitute ataupun yang papa kan. So jadi mana nak meninjau kembali tentang, jadi akta itu pun nak ditinjau balik dan nak ditengok. Jadi kita melihat adanya usaha ke arah so ada keprihatinan terhadap golongan, mungkin golongan yang di peringkat B40 tu. So jadi bagi saya memang kita akan melihat lebih banyak lagi lah. Tapi sebab masalahnya benda tu dah dikaitkan dengan politik, maka itu menjadi masalah sedikit. Okey, baik. Masa mencemburui kita sebenarnya, Datuk. Jadi apapun kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih lah kepada Datuk Dr. Madeline Berhormat kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Walaupun Datuk bukan orang Islam, tapi Datuk juga sudah pasti akan memeriahkan jugalah sambutan Aidilfitri yang disambut oleh rakan-rakan Islam, Datuk. Jadi saya beri ruang dan juga peluang lah kepada Datuk mungkin dalam kesempatan ini untuk menyampaikan ucapan selamat hari raya melalui Bernama TV ini. Silakan. Terima kasih Datuk. So saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada sahabat mantan pelajar saya dan juga ramai ni yang banyak juga menghantar kepada saya selamat Hari Raya. So inilah dia Malaysia. Betul. Kita perlu memupuk perasaan sedemikian untuk kita sebab
perayaan ini adalah untuk semua. Betul. Itulah. So terima kasih kepada mereka yang menghantar kad WhatsApp lah dan sebagainya. Mungkin tak tahulah mereka lupa ke apa. So bagi saya yang penting saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bernama dan itu je lah. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Datuk Dr. Madilin. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Dan jangan lupa, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.